Selamat pagi semua. Selamat kembali selepas hampir 3 bulan kita bercuti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Cikgu harap semua dalam keadaan baik dan bersedia untuk teruskan sesi pembelajaran kita hari ini. Memandangkan terlalu lama cuti, cikgu nak refresh balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Contohnya kita dah belajar bab 1, norma masyarakat, bab 2, kepribadian mulia, bab 3, keadilan dan keprihatinan. Agak-agak kenapa cikgu sebutkan balik bab-bab yang lepas? Sebabnya, kemungkinan besar apa yang kamu akan belajar pada hari ini mempunyai nilai-nilai murni yang hampir sama dengan topik pembelajaran sebelum ini. Cikgu harap kamu dah bersedia keluarkan buku nota sebab kita nak mulakan pembelajaran kita. Okey, menyahut cabaran norma baru ni, kita akan gunakanlah kaedah video pembelajaran interaktif ni. So, tanpa kita melengahkan masa lagi, cikgu ada satu video. Cikgu nak kamu semua tonton video tersebut, dan dari video tersebut kamu ada tugasan kamu sendiri. Yang mana dalam video itu kamu perlu cari kata kunci yang berkaitan untuk topik pembelajaran kita hari ini. Dan yang kedua, kamu perlu cari nilai murni apa yang patut ada dalam video tersebut. Boleh? Kalau boleh, jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Okey semua, kamu dah tonton video tadi bukan? Okey, macam mana? Dapat tak laksanakan tugasan yang cikgu berikan? Tugasan 1 dan tugasan 2. Okey, untuk tugasan 1, cikgu minta kamu untuk dapatkan kata kunci untuk topik pembelajaran kita. Dapat tak? Okey. Ya, kalau kamu perasan dalam video tersebut ada satu perkataan iaitu #RIP Humanity. Apa itu RIP Humanity? RIP bermaksud rest in peace, berehat dengan tenang, ataupun bersemadilah dengan tenang. Humanity pula, apa maksud dia? Humanity, kalau kamu Google ataupun kamu cari kamus, bermaksud berperi kemanusiaan. Bukan. Maksudnya adalah kemanusiaan. Cikgu salah sebut ke tadi? Okey, untuk kemanusiaan. Apa itu kemanusiaan? Itulah kata kunci yang kita akan belajar hari ini. Untuk pengetahuan kamu, kita hari ini akan belajar topik baru iaitu Bidang 6 Jati Diri Moral, Unit 7, Berperi Kemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahtera. Jom, kita mulakan pembelajaran kita. Okey, kita nak mulakan pembelajaran kita. Tapi sebelum tu cikgu nak jelaskan sedikit lah mengenai apa yang kita akan capai dalam hasil pembelajaran kita. Okey, kalau untuk pengetahuan kamu, kita ada 3 hasil pembelajaran iaitu penakkulan moral, emosi moral dan juga perlakuan moral. Untuk penakkulan moral, apa yang cikgu nak kita capai sewaktu selesai pembelajaran kita ni ialah kamu dapat menakul situasi yang mempunyai dilema untuk kamu praktikkan perlakuan berperi kemanusiaan itu. Untuk bahagian emosi,
cikgu nak kamu capai bagaimana untuk menzahirkan perasaan bangga apabila kamu dapat mempamerkan sikap berperi kemanusiaan. Manakala untuk perlakuan pula, cikgu nak kamu dapat mengamalkan sikap berperi kemanusiaan yang sesuai untuk kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan harian kamu. Okey, itulah 3 hasil pembelajaran yang kalau boleh cikgu nak kita sama-sama capai selesai pembelajaran nantilah. Okey, dah tak sabar kan? Jom, keluarkan buku nota, kita sama-sama belajar, catat apa yang cikgu nak ajar ni sebab semuanya nanti akan digunakan dalam aktiviti kita. Okey, apa itu peri kemanusiaan? Okey, biar cikgu jelaskan. Mesti kamu semua tak tahu kan? Okey, peri kemanusiaan ni adalah satu sifat yang bagi manusia adalah sewajarnya. Contoh-contoh sifat peri kemanusiaan ni adalah bertimbang rasa, tolong-menolong dan mengasihani. Okey, sifat peri kemanusiaan ini juga selalunya berlaku sekiranya tindakan itu berlandaskan dengan rasional terhadap contohnya haiwan, sekitar dan manusia. Jadi, macam mana berperi kemanusiaan itu dapat membantu masyarakat yang sejahtera? Nak tahu kan? Okey, jom kita ke slide seterusnya. Macam mana kita nak dapat mencapai peri kemanusiaan tu? Okey, peri kemanusiaan ni hanya akan berkesan sekiranya kita melakukan perlakuan. Okey, kat sini cikgu ada 10 perlakuan yang cikgu nak jelaskan kepada kamu semua untuk kamu menakul lah dilema-dilema apa perkara perlakuan-perlakuan yang akan menjuruskan kamu untuk menjadi seorang yang berperi kemanusiaan. Okey, untuk yang pertama, perlakuan berperi kemanusiaan yang pertama adalah membantu mangsa bencana alam. Okey, membantu. Kat situ dah nampak peri kemanusiaan kan? Itu mangsa bencana alam. Itu satu situasi, satu komuniti yang perlu kita lakukan sifat tolong-menolong dekat mereka. Jadi kat sini, contohnya kalau kamu di bawah satu organisasi NGO ataupun komuniti sukarelawan, kamu yang membantu mereka ni daripada segi makanan, segi pertolongan, semua tu dikira sebagai berperi kemanusiaan. Okey, seterusnya yang kedua, perlakuan yang kedua ialah menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan. Macam kita tengok dekat video first tadi, video induksi tadi, haiwan yang seperti gajah tu, kalau kamu menjaga dan memberikan perlindungan kepada dia, adakah dia akan dianiaya sebegitu? Tak kan? Jadi kat situ menunjukkan kamu tidak menjaga dan memberikan perlindungan kepadanya. Sebabkan itu, kamu tidak berperi kemanusiaan. Untuk menjadi orang yang berperi kemanusiaan, kamu perlu merawatnya, memberi kasih sayang, menolong. Contoh bagi makanan buah nanas tu, tak boleh dimasukkan lah benda-benda yang tak elok, racun ke, bom ke apa untuk memberi penganiayaan kepadanya. Kamu sepatutnya memberi dengan penuh kasih sayang, dengan niat untuk membantunya. Kat situ nampak nilai kasih sayang lah. Kalau kamu membantu ataupun membantu masa banjir tadi ataupun menjaga, memberi perlindungan pada haiwan ini. Dan yang ketiga, memberikan bantuan kepada golongan gelandangan. Ketiga dan keempat, memberi sumbangan kepada orang miskin. Orang gelandangan dan orang miskin inilah orang yang tak terbela kebajikannya. Sekiranya kamu membantu mereka, secara tak langsung menunjukkan kamu seorang yang beri kemanusiaan, dan secara tak langsung juga kamu dapat membantu masyarakat untuk lebih sejahtera lah, sebab kamu menjaga segenap aspek komuniti sekeliling kamu. Kamu ambil berat, kamu tolong mereka yang teraniaya. Begitulah. Dan poin yang kelima tu sama saja, itu bantu orang yang memerlukan. Siapa-siapa saja, student seperti kamu, cikgu atau siapa saja. Contoh kalau kamu nampak ada orang jatuh, takkan kamu nak biarkan dia jatuh kan? Kamu mesti kena tolong dia. Daripada situ menunjukkan kamu seorang yang berperi kemanusiaan. Okey, untuk poin yang keenam, melayan pekerja dengan baik. Melayan pekerja dengan baik. Ini lebih spesifik kepada majikan lah. Contohnya macam baru-baru ini Perintah Kawalan Pergerakan, mana ramai pekerja yang diberhentikan kerja. Kat sini menunjukkan mungkinlah sektor ekonomi, tapi menunjukkan majikan tidak berperi kemanusiaan lah. Jadi sebagai majikan yang baik, seharusnya perlu pekalah dengan kebajikan pekerja. Okey, ya, untuk poin ketujuh, elakkan melakukan penderaan. Kalau kamu perasan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini banyak dekat akhbar-akhbar, terutamanya kalau kamu menggunakan platform Facebook,
Akhbar berita harian online ada memaparkan berlaku kekerapan penderaan. Tak kira penderaan kepada kanak-kanak ataupun isteri atau sesiapa sahaja, tapi terlalu banyak kes-kes penderaan ini. Jadi macam mana nak kata kalau mereka ni punya kemanusiaan ataupun tak? Kenapa mereka harus mendera? Ini adalah satu kesilapan besar lah, sebab mereka mendera itu menyebabkan bukan sahaja fizikal yang cedera, tetapi mental juga mempunyai kesan lah daripada penderaan ini. Jadi untuk mempunyai perlakuan yang berkemanusiaan, tak boleh melakukan penderaan, tak kira daripada segi aspek mental ataupun secara fizikal. Kedua-duanya adalah tidak dibenarkan. Kat sini perlunya sifat hormat menghormati dan sifat kasih sayang. Sifat ni boleh dikatakan sebagai nilai murni lah yang patut ada untuk menjadikan kita berperikemanusiaan. Seterusnya, poin yang ke-8, sikap empati dan simpati kepada jiran. Macam mana nak kata sikap empati dan simpati tu? Kalau empati, kita rasa kita menyelami perasaan jiran kita itu. Contohnya kalau dia ada masalah, dia tak cukup duit ke, dia mengadu kat kita, kita pun ada rasa perikemanusiaan. Mungkin kita boleh bagi sedikit, pinjam duit ke, ataupun kita bagi secara ikhlas, tak banyak tapi meringankan beban jiran kita. Sebab apa? Jiran ni jugalah yang akan tolong kita kalau kita ada apa-apa masalah. Sebab ialah ukhuwah yang terjalin antara kita. Ukhuwah tu macam hubungan, pertalian yang berlaku antara jiran dan juga kita. Seterusnya, simpati. Contoh kalau jiran tu ditimpa masalah macam kebakaran ke apa, kita ada rasa bertimbang rasa, kita ada rasa belas kasihan dekat dia dengan apa yang berlaku. Macam sama juga macam empati, tapi empati adalah menyelami. Yang simpati ni kita akan bagi untuk bantuan jugalah untuk dia, untuk meringankan beban dia. Okey, untuk poin yang ke-9, menyantuni orang kurang upaya dengan ikhlas. Okey, kalau kamu perasan, orang kurang upaya ni ada juga dekat sekolah. Mungkin memerlukan bantuan daripada segi, kalau dia naik kerusi roda, kamu perlu ada rasa perikemanusiaan untuk tolong dia tolak kerusi roda. Kalau dia mengalami kesulitan untuk laluan yang tak rata, kamu kena bantu dia lah, kena offer diri kamu untuk cakap, boleh saya tolong. Macam kamu ada rasa tolong menolong, ada rasa mengasihani begitu. Dan poin yang terakhir, iaitu poin yang ke-10, memelihara dan memelihara alam sekitar. Macam mana nak kata kita perlu memelihara dan memelihara alam sekitar? Contohnya, suatu masa dulu ada berlaku kebakaran dekat hutan di Australia, tak silap cikgu, di mana kat situ api dia menyebabkan haiwan seperti burung koala cedera, banyaklah haiwan-haiwan seperti kangaroo dan sebagainya terbakar. Jadi kat situ mana perginya perikemanusiaan? Mana kerajaan waktu itu? Kenapa dia tak avoid masalah ni, elakkan masalah ni berlaku? Jadi kat situ, kalau nak jadi berperikemanusiaan, dia kena tahulah macam mana rasa kasih sayang, macam mana nak melindungi, macam mana nak pelihara, macam mana nak jaga alam sekitar. Bila kamu lakukan 10 perlakuan yang cikgu dah nyatakan tadi, barulah kamu dikatakan sebagai mereka yang berperikemanusiaan. Dan mereka ini, kalau berperikemanusiaan inilah yang dapat membantu untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Dan catat apa yang cikgu cakap sebentar tadi, ada 10 perlakuan. Yang pertama, bantu bangsa bencana alam. Yang kedua, menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan. Yang ketiga, beri bantuan kepada gelandangan, orang miskin, bantu orang yang perlukan, melayan pekerja dengan baik, elakkan melakukan penderaan, ada sikap empati dan simpati dengan jiran, menyantuni orang kurang upaya dengan ikhlas, dan juga memelihara alam sekitar. Itu adalah 10 perlakuan yang kamu perlu tahu untuk menjadi berperikemanusiaan. Okey, seterusnya kita akan meneruskan pelajaran kita dengan kepentingan berperikemanusiaan. Macam kamu lihat dekat paparan slide, cikgu ada senaraikan 4, iaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Macam mana kalau kata berperikemanusiaan ni dapat mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang ni? Ialah sebab macam cikgu cakap tadi, berperikemanusiaan ini adalah contohnya sifat yang wajar dalam diri kita, macam bertimbang rasa, kasih sayang, tolong menolong. Jadi kalau kita ada 3 sifat-sifat yang sebegini,
nilai-nilai mulia yang sebegini, secara tak langsung memang mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang lah, betul tak? Kalau dah kata tadi harmoni, persepakatan dan perhatian dan penyayang masyarakatnya, secara tak langsung juga keselamatan masyarakat pun akan terjamin. Macam mana nak kata keselamatan ni terjamin? Yalah, contohnya bila dah bersepakat ada kelab rukun tetangga, kes jenayah pun akan berkurang lah dekat kawasan kejiranan. Lepas tu tak adalah berlakunya kesalahan undang-undang. Secara tak langsung semuanya berinteraksi dengan baik, komuniti hidup aman damai. Jadi itulah kepentingan berperikemanusiaan untuk masyarakat yang sejahtera. Dah belajar tadi pasal perlakuan perikemanusiaan, dah belajar mengenai kepentingan perikemanusiaan. Sekarang ni kita nak sentuh pula mengenai kesan sekiranya kita mengabaikan sikap berperikemanusiaan. Macam biasa, cikgu ada sedarakan 10 kesan pengabaian dekat paparan slide di belakang cikgu ni. Okey, kesan pengabaian yang pertama yang cikgu senaraikan ialah maruah dan harga diri hilang. Sebab apa cikgu tulis maruah dan harga diri hilang? Ialah kalau kamu tak ada perikemanusiaan, tak ada rasa malu, tak ada rasa bertimbang rasa, kamu akan lakukan sesuatu yang salah lah. Jadi secara tak langsung maruah dan harga diri kamu akan hilang. Seterusnya, kebajikan warga tua terabai. Kalau kamu tak ada rasa simpati, empati pada warga tua, memanglah kebajikannya akan terabai, betul tak? Kalau kamu ada perikemanusiaan, pasti kamu akan menjaga dia dengan baik, tolong dia mandikan, sebagainya. Kalau sakit, kita kena jaga, bagi makan, semuanya dengan ikhlas. Barulah kamu dikategorikan sebagai berperikemanusiaan. Okey, yang seterusnya berlaku jurang komunikasi. Macam mana berlaku jurang komunikasi ni? Okey, yang boleh cikgu bagi contoh, jurang komunikasi ni selalu berlaku. Contohnya kamu ada salah faham dengan jiran kamu. Mungkin ada sedikit salah faham lah, macam masalah macam haiwan. Kucing kamu pergi berak dekat rumah dia. Jadi kalau nak berperikemanusiaan, kamu perlulah ada rasa hemah tinggi. Baru dah tak berlakunya jurang komunikasi ni. Barulah kamu dikategorikan sebagai berperikemanusiaan. Okey, yang seterusnya pula, sifat selfish dan materialistik. Apa selfish tu? Selfish tu pentingkan diri. Jadi untuk menjadi berperikemanusiaan, kamu perlu buang sifat selfish dan tak boleh ada sifat materialistik. Materialistik tu apa? Mementingkan satu bahan lah, mementingkan material lah, macam tu. Tak boleh ada sifat-sifat macam tu. Kamu tak boleh ada selfish, tak boleh ada materialistik. Untuk menjadi berperikemanusiaan, kamu perlu ada nilai murni baik hati. Okey, dan juga perlu ada rational. 2 nilai murni yang patut kamu ada untuk menjadi berperikemanusiaan. Jadi kamu kena laksanakan sifat yang antonim daripada sifat selfish dan juga materialistik. Seterusnya, bebanan kos buat kerajaan. Kesan pengabaian sikap berperikemanusiaan ni memberikan bebanan kos buat kerajaan. Contohnya kalau kamu pergi ke taman permainan, kamu tengok ada banyak infrastruktur yang mengalami vandalism. Kalau kamu berperikemanusiaan, kamu tak akan rosakkan barang-barang itu. Kamu akan ada kasih sayang, kamu akan ada rasa kepercayaan kepada Tuhan. Kamu percaya bahawa Tuhan nampak apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kamu berperikemanusiaan, kamu tidak akan menyebabkan bebanan kos kepada kerajaan untuk membuat pulih lah segala infrastruktur yang ada di tapak taman permainan itu. Okey, yang seterusnya pula, ancaman keselamatan dan kesihatan. Apa itu ancaman keselamatan dan kesihatan yang menjadi kesan daripada pengabaian berperikemanusiaan ni? Contoh yang cikgu boleh bagi kamu faham, contoh macam kat rumah kamu ada pasu bunga ataupun tayar yang kamu buat hiasan untuk kebun kamu. Kamu tak boleh biarkan dia ada takungan air
Kalau ada tekungan air, ada nyamuk akan biak dalam tu, dan nyamuk tu akan lahirkan jentik-jentik lah. Jentik-jentik tu pula nanti akan jadi nyamuk Aedes. Jadi kalau kamu buat orang yang berperi kemanusiaan, kamu akan pastikan untuk letak ubat jentik-jentik ataupun kamu bersihkan segala yang bertakung tu untuk memastikan tidak berlakunya ancaman keselamatan dan kesihatan kepada masyarakat sekeliling kamu. Okey, teruskan pula dengan pegangan agama dan nilai moral goyah. Ini adalah kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan lah. Sebab apa? Bila kamu tak ada nilai murni kepercayaan kepada Tuhan, kamu tak ada rasa baik hati, tak ada apa. Jadi kamu tak mengamalkan apa yang agama dan nilai moral yang kamu dah pelajari selama, kamu tak amalkan lah dalam kehidupan kamu. Jadi ia sedikit demi sedikit dia mula goyah lah. Dia mula jadi seorang yang macam mula tadi selfish, materialistic. Semua tu menjadi kesan daripada kamu tidak berperi kemanusiaan. Okey, dah jadi macam tu, mulalah akan berlakunya tekanan jiwa dan emosi dalam diri kamu. Sebab apa? Kamu tak ada pegangan agama. Jadi kamu tak ada rasa bergantung kepada pencipta kamu. Kamu tak percaya dengan apa yang agama kamu ajar. Kamu akan menjadi menerima tekanan jiwa dan emosi kepada diri kamu. Malah bila kamu dah berlaku tekanan jiwa, emosi semua ni, mulalah kamu akan melakukan penzaliman. Penzaliman terhadap diri kamu, terhadap orang sekeliling kamu. Kamu akan mula sakitkan hati dan perasaan orang sekeliling kamu. Kamu tak ada rasa timbang rasa, tak ada kasih sayang. Inilah kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan. Nak jelaskan? Kamu jelaskan apa yang cikgu sampaikan? Okey, dan poin yang terakhir cikgu senaraikan ekosistem terjejas. Yang ni kalau kamu ingat balik yang cikgu pernah cakap dalam kepentingan tadi, iaitu memelihara dan memelihara alam sekitar. Ini adalah poin dia. Kalau kamu kamu berperi kemanusiaan, itu adalah kepentingan dia. Kalau kamu mengabaikan pula, inilah jadinya ekosistem terjejas. Ekosistem terjejas ni macam berlakunya pencemaran, kerosakan lah ke atas bumi kita ni. Macam kalau kau pernah rasa sebelum ni kita pernah mengalami masalah jerebu. Ni benar-benar sikap tak ada peri kemanusiaan. Sebab sifat selfish dan materialistic. Menggunakan kereta, asap yang banyak menyebabkan ekosistem terjejas. Jadi untuk berperi kemanusiaan ni perlulah ada rasa hemah tinggi dan perlu ada rasa kasih sayang kepada semua masyarakat sekeliling kita. Kita hidup kat dunia ni bukan seorang-seorang, kita hidup berkomuniti. Jadi kita perlu ada peri kemanusiaan. Okey, itu sahaja untuk bahagian pengajaran kita. Kita dah belajar mengenai perlakuan, kita dah belajar mengenai kepentingan, kita dah belajar mengenai kesan pengabaian. Seterusnya sekarang ni cikgu nak uji kamu pula dengan aktiviti. Nak tahu tak apa aktiviti yang kita akan lakukan? Jom sama-sama kita tengok slide seterusnya.
Okey semua, kita dah belajar, kita dah beraktiviti, kita dah melakukan segala-galanya dan sekarang cikgu nak rumuskan pembelajaran kita hari ini untuk tajuk kita Unit 7 Berperi Kemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahteranya. Okey, apa yang dapat cikgu simpulkan? Pelakon berperi kemanusiaan ini adalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Okey, macam mana nak kata pelakon peri kemanusiaan ini penting? Ia dapat dibuktikan apabila kita ada rasa empati, rasa menghargai nyawa, rasa ada menjaga maruah diri kita dan cinta akan keamanan. Ini adalah antara yang perlu kita hayati dan perlu kita hargailah sebagai seorang individu. Okey, selain itu kamu juga perlu mengaplikasikan nilai-nilai seperti kepercayaan kepada Tuhan, nilai murni baik hati, hemah tinggi, kasih sayang dan yang penting sekali untuk menunjukkan kamu seorang yang berperi kemanusiaan. Kamu perlu tahu bagaimana untuk berterima kasih dengan semua orang di sekeliling kamu. Okey, itu adalah nilai-nilai untuk topik pelajaran kali ini. Jadi, cikgu dah terangkan macam-macam. Cikgu harap sangat pembelajaran kita hari ini tercapai hasil pembelajarannya, iaitu 3 yang cikgu kata awal-awal tadi, iaitu penakulan moral, emosi moral dan juga perlakuan moral. Macam penakulan tadi, cikgu harap kamu dah fahamlah macam mana dilema-dilema yang berlaku untuk menjadi seorang yang berperi kemanusiaan. Lepas tu untuk emosi, kamu rasa bangga bila kamu dapat melakukan sifat berperi kemanusiaan. Dan yang terakhir, perlakuan. Seterusnya kamu dapat mengamalkan balik apa yang kita dah belajar hari ini. Contohnya macam menjaga warga tua dekat rumah kamu. Kamu dapat menunjukkan amalan berperi kemanusiaan ni dengan menjaganya sewaktu sakit, bagi makan, cuci, bagi mandi, semua jaga dengan ikhlas lah. Jadi cikgu harap apa yang kita belajar hari ni memberi manfaat kepada kamu untuk menjadi seorang masyarakat yang berperi kemanusiaan dan daripada situ juga membentuk masyarakat sejahtera di sekeliling kamu. Itu sahaja untuk topik pelajaran kita hari ini, iaitu Unit 7 Berperi Kemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahtera. Itu sahaja. Jumpa lagi di lain hari. Bye.